نافعا ورزقا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, baik, pada malam ini insyaAllah kita akan sambung tajuk baru, Ad-Darasul Khamis, pelajaran yang kelima, membicarakan tajuk Jazmul Fi'lil Mudhari'. Okay, tajuk kita berbunyi Jazmul Fi'lil Mudhari'. Okey. Jadi pada minggu lepas telah kita bincang tajuk apa? Nasbul Fi'lil Mudhari'. Berlaku perubahan di hujung fi'il mudhari' daripada bahagian depan kepada bahagian atas, itu dipanggil nasbul fi'lil mudhari'. Dan ini kita akan bincang jazmul fi'lil mudhari', melibatkan perubahan baris huruf akhir fi'il mudhari' daripada bahagian depan dhammah sekurang-kurangnya menjadi sukun mati. Okey. Ataupun berlaku hadz, pembuangan huruf, okey, ataupun dibuang huruf nun. InsyaAllah kita akan bincang pada malam ini. Baik. Bila sebut jazmul fi'l mudhari', dari segi bahasanya, jazmu ni asalnya maksudnya putus. Yang dimasukkan di sini ialah perubahan baris akhir fi'il mudhari' daripada dhammah kepada baris mati. Sekurang-kurangnya bertukar kepada baris mati. Dan akan menyusul lepas itu tanda yang lain. Okey. Jadi kalau fi'il mudhari' itu tidak diganggu oleh sebarang perkataan, sebarang huruf, okey, sebarang adawat, maka kekallah fi'il mudhari' itu dalam bentuk marfu'. Okey. Jadi kalau datang amil, datang satu adatun, satu harf, maka di sana akan berlaku perubahan. Baik. Bila bincang jazmul fi'lil mudhari', di sana ada satu kumpulan huruf, kumpulan adawat, kumpulan awamil yang akan mengganggu fi'il mudhari'. Jadi saya ambil satu tajuk jazmul fi'il mudhari' ini, dia ada dua bahagian. Jadi kita bincang pada malam ini bahagian yang mudah, serta itu dalam braket alif. Bahagian pertama melibatkan adawatnya lam, lepas itu la, la an-nahiyah namanya, la maksudnya jangan. Yang ketiga li ini dinamakan lamul amri, lam perintah. Dan yang terakhir lamma. InsyaAllah akan datang akan menyusul jazmul fi'il mudhari' bahagian kedua, ba. Okey, melibatkan dua ayat. Jadi hari ini kita bincang yang mudah dahulu. Okey. Saya bacakan contoh yang pertama. Lam yufarrit Khalidun fil amanati. Okey, saya ulang. Lam yufarrit Khalidun
fil amanati. Baik. Jadi lam yang kita guna di sini dia je lam bagi atas dan mim. Okey. Lepas lam ini menyusul fi'il mudhari'. Okey. Huruf akhirnya iaitu ta. Ta ini asalnya dibaca tu. Baik saja masuk lam, ya, balik dhammah bertukar menjadi sukun. Gandengan lam dengan fi'il mudhari' yang majzum yang dimatikan akhirnya itu merujuk, kedua-dua ini merujuk kepada peristiwa, perbuatan, kelakuan yang sudah lepas, yang sudah berlaku. Okey. Jadi bila sebut lam yufarrid telah berlaku. Okey. Apa yang berlakunya? Okey. Lam yufarrid Khalidun. Menafikan. Fil amanati. Okey. Khalid tidak. Farrata yufarritu. Okey, dalam kamus disebutnya farrata yufarritu. Okey, saya tulis ya. Farrata mudhari'nya yufarritu. Bermakna mensia-siakan, mengurangi, mengurangkan. Itu makna farrata yufarritu. Bila dibaca yufarritu, ta-nya dibaca bagi depan, ini bacaan asal. Sebelum diganggu oleh sebarang adawatul jazmi. Supaya saja lam masuk, okey, lam akan merubah daripada dhammah kepada baris, kepada tanda mati. Maka kita akan baca lam yufarrid. Okey? Boleh ya? Jadi bila kita guna lam, pastikan selepasnya fi'il itu fi'il mudhari' majzum. Gandengan lam dengan fi'il mudhari' majzum ini merujuk kepada penafian perkara lepas. Okey. Jadi nak bagi tahu dalam ayat ini, makna ayat ini ialah Khalid tidak mensia-siakan amanah yang telah diberikan. Jadi kalau ayat ini mungkin tuan-tuan rasa berat, saya datangkan contoh lain yang ringan. Okey, saya padamkan dulu ya. Contoh yang paling ringan. Lam yadhhab. Okey. Jadi kalau sebut yadhhabu itu fi'il mudhari' marfu'. Bila masuk lam, dia akan baca lam yadhhab. Ba yang asalnya bagi depan tak dimatikan. Sebab apa? Sebab ada lam. Lam ini dinamakan adatul jazmi. Baik. Makna apa lam yadhhab? Tidak pergi. Kita letaklah sini. Tak. Khalid tidak pergi. Mungkin tak pergi ke mana? Ke tempat kerja, dia sakit dan sebagainya lah. Okay. Jadi gandengan lam dengan yadhhab menafikan perkara yang lepas. Ada orang tanya, Ustaz, boleh tak kita nak guna cara lain? Menafikan yang lepas. Boleh. Okey, tapi tidak menggunakan lam. Okey. Tapi itu tidak masuk dalam tajuk jazmul fi'il mudhari'. Okey, apa caranya? Kita guna ma. Ma dhahaba.
Jadi, kalau kita menafikan, perkara yang lepas, kita boleh dua cara. Sama ada kita guna lam diikuti oleh fi'il mudhari' yang majzum, dimatikan huruf akhirnya, ataupun kita guna ma. Ma ini ma an-nafiyah, ma menafikan. Tapi lepas ma itu, kita guna fi'il madhi. Fi'ilun madhi. Fi'ilun madhi. Okey. Jadi gandingan ma datang dengan fi'ilun madhi. Memberi makna penafian yang lepas. Baik. Tetapi ma tidak terlibat dalam perbincangan kita pada malam ini. Sebab apa? Sebab lepas ma, fi'il apa ni? Fi'il madhi. Dibincang fi'il apa? Fi'il mudhari'. Jadi kita pilih yang ni lah malam ni. Okay. Jadi kalau macam orang tanya kita kan, nak guna cara yang kedua boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey. Baik. Jadi kolom sebelah saya buat adawatul jazmi yang digunakan dalam ayat iaitu lam. Al-fi'lul mudhari' al-majzum iaitu yufarrid. Halatul i'rab, macam mana kita nak i'rab. Okey. Halatul i'rab maksudnya hukum i'rab. Halatu maksudnya keadaan. Adapun hukum i'rab fi'il mudhari', dia kata majzum. Hukumnya ialah majzum bis sukun, di mana tandanya ialah huruf akhir itu dimatikan. Halatul i'rab maksudnya hukum ataupun keadaan i'rab tersebut. Okey. Jadi kalau kita ditanya, nak sila i'rabkan perkataan yadhhab. Yani okey, kita akan terang macam mana. Kita kata yadhhab ini fi'lun mudhari'. Okey. Lepas tu kita terangkan keadaan dia, hukum dia. Okey, majzum. Ini penting ya. Mula nyatakan fungsi dia. Ini jenis fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Okey. Jenis fi'il, tulis ini fi'il mudhari'. Lepas tu nyatakan hukumnya, keadaannya. Sama ada marfu' ke, mansub ke, majzum. Di sini majzum. Sebab apa? Sebab ada lam. Okey, majzumun bi dengan yakni dengan tanda apa? Bis sukun. Di mana huruf akhir itu dimatikan. Ini i'rab yang sangat ringkas. Okey. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, boleh dah i'rab panjang? Insya-Allah. Nanti kalau masuk modul berikutnya kita akan cuba datangkan i'rab yang lebih terperinci insya-Allah. Baik. Contoh yang kedua, masih lagi menggunakan lam. Okey. Lam yurabbi ar-rajulu auladahu tarbiyatan islamiyatan. Okay, saya ulang. Lam yurabbi. Okey. Okay, pastikan ya. Ba ni bersabdu. Okey, ada sabdu kan? Lepas tu ba bersabdu, bagi apa? Bagi bawah. Lam yurabbi ar-rajulu. Okey. Auladahu. Okey, berikutnya tarbiyatan islamiyatan. Sambunglah. Di sini kita guna lam. Lepas lam adanya fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Okey. Jadi kita tengok pelik aja fi'il mudhari' ni. Tak, macam pelik aja. Macam tak sama macam contoh yang pertama. Contoh pertama, lam yufarrid. Tu jelas tanda mati. Yang ni tak ada nampak pun tanda mati dah. Kita tengok pelik ni. Okey, jadi kita belajar semakin hari, semakin datang minggu baru, bulan minggu insya-Allah semakin naik.
semakin naik, semakin banyak maklumat baru. Ini ialah fi'il mudhari' yang terkesan daripada disebabkan oleh kemasukan lam. Jadi kalau kita tengok dalam kamus, kataan ini dalam kamus didatangkan madhinya rabba. Rabba di atas, ya. Ba bersabdu, ba di atas, di hujungnya huruf alif, okey, dalam bentuk ya tanpa titik. Berfungsi sebagai harfu mad. Maka ba itu dibaca panjang dua harakat. Maka yang belakang ni dikira sebagai harfu illah, huruf yang sakit. Rabba dua harakat je. Okey, mudhari' dibaca yu, kan ya, yurabbi. Ba ini bersabdu, bagi apa? Bagi bawah. Lepas tu ya di hujung bertitik, mesti ada titik. Okey, ya di hujung ni memang matilah. Jadi kalau kita buang tanda mati, tetap dikira mati. Rabba, yurabbi. Maknanya apa? Telah mendidik. Okey, yurabbi sedang mendidik. Ini tulisan asal yang tidak berlaku, okey, sebarang perubahan. Bermakna kelompok awamil adapun adawatul nasbi belum masuk. Begitu juga kelompok adapun awamil adawatul jazmi belum masuk sebelum dia. Ini sebutan asal. Okey. Jadi yang kita ambil kataan yurabbi, letak di sini. Letak di sini. Apa yang berlaku? Lam ini akan mematikan huruf akhir. Jadi kalau ya ini sudah apa mati. Okey, saya buang sekejap ya. Jadi sekarang saya masuk lam. Masuk lam. Lam mim. Sebelum yurabbi, apa yang berlaku? Lam ini akan menjazamkan, akan mematikan. Sekarang asalnya ya ini sudah pun mati, already dead. Jadi bila datang lam ini akan mematikan sekali lagi. Jadi maknanya apa? Kalau orang dah mati, kita kuburkan dia. Kalau hidup, kita matikan dia, bunuh dia. Dah mati dah ya ini. Bila masuk lam, kita kuburkan dia. Kita buang dia. Kita buang apa? Buang ya ni. Ya ni dikira sebagai harfu illah. Okey, jadi tinggallah ba sahaja. Okey, ba bersabdu. Dah. Bagi apa? Bagi bawah. Jadilah begini. Okay. Jadi kalau ada huruf sakit di hujung, ada waw ke, ada ya ke, jadi huruf itu akan dibuang apabila dia menjadi mati untuk kali kedua. Begitu. Sebab datangnya lam yang merupakan adatun min adawatil jazmi. Okay, mana apa? Lelaki itu tidak mendidik anak-anaknya dengan didikan Islam. Itu saya nak ni. Okey, baik. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan jumpa dalam Quran, banyak dalam Quran menggunakan lam. Okey. Jadi kalau tuan baca dalam Quran nampak lepas lam fi'il mudhari'nya dia tanda mati. Okey. Maka fi'il mudhari' itu dikira sebagai fi'lun mudhari' majzum. Okey. Baik. Jadi kalau tuan-tuan tengok ya dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Okey. Allahus samad. Okey. Lepas tu ada lam dah. Lam. Lam yalid. Okey. Lam yalid. Jadi dak ini kalau kita ditanya asalnya macam mana? Memang sebelum kemasukan lam
Asalnya yalidu. Dan bagi depan lah. Okey, bila masuk lam, dal itu dimatikan. Maka bila kita ditanya, tak, sila i'rabkan yalid. Kita akan jawab, okey, fi'lun mudhari'. Nyatakan hukum dia. Mansub ke majzum? Majzum. Majzumun. Okey, bi tak dengan tanda apa? Bisukun. Ini era yang ringkas. Okey. Dalam Quran tuan-tuan tengok ya tanda matinya begini dah. Okey, tanda matinya dalam Quran dia macam tu. Jadi kalau di luar Quran buat kata bulat tak masalah. Okey. Baik. Jadi kalau tuan-tuan tengok lagi dalam Quran, kita ambil dalam surah-surah yang ringkas, yang pendek-pendek. Yang selalu kita baca. Contohnya, surah Asy-Syarh. Ataupun dikenali sebagai surah Al-Insyirah. Apa dia? Alam nashrah laka sadrak. Okey, alam. Okey, nashrah. Okey, kita selalu baca begitu kan? Okay. Alam nashrah laka sadrak. Okay. Allah bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, makna apa? Adakah? Lam, tidak. Nashrah, kami lapangkan. Gandingan lam, dengan fi'il mudhari' ini, kita kata, adakah tidak telah kami lapangkan. Kalau bahasa macam tu sedap bunyi tak? Tidakkah telah kami lapangkan? Bahasa comel sikit lah. Jadi bila kita campur dengan adakah tidak, kita kata apa? Tidakkah. Nashrah yang dengan lam campur fa'il mudhari' memberi maksud apa? Yang lepas. Maka maksud terjemah dia kata tidakkah telah kami lapangkan untukmu dada kamu wahai Muhammad. Okey. Jadi kalau kita ditanya, sila i'rabkan lam nashrah. Nashrah ni kita kata apa? Fi'lun mudhari'. Okey. Lagi hukumnya majzum. Okey, tandanya bisukun dengan tanda mati di hujung. Okey. Jadi tuan-tuan jangan kata ada tul jazmi alam, tidak, lam saja. Okey, ini maksudnya adakah. Tanda ataupun kata nama soal, kata soal. Yang kadang-kadang kita guna hal. Ya, tapi di sini digunanya yang akan datang kita akan bincang kenapa guna kenapa tak guna hal, insya-Allah akan datang. Ada sedikit perbezaan penggunaan dia. Baik. Jadi kalau banyak kita ni fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Okey. Hukumnya majzum. Tandanya bisukun. Okey. Surah yang lain. Surah Al-Fil. Sekadar ya. Bagi tuan-tuan nampak ya. Surah Al-Fil. Bermula dengan soalan juga. Alam tara. Kaifa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Okey. Tidakkah telah kamu lihat wahai Muhammad bagaimana Tuhan kamu telah bertindak ke atas tentera-tentera bergajah yang menyeram Kaabah. Okey. Baik. Jadi ini ayat pertama dalam surah Al-Fil. Di sini juga dengan makna apa? Adakah. Okey, lam maksudnya tidak.
Okey. Adakah tidak? Bahasa mudah tidakkah? Tara, kamu lihat. Tara ni fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Dah pelik je nampak macam tu. Okey. Gandengan lihat. Okey. Dalam kamus, kalau kita buat madhi mudhari' yang asal, kita akan jumpa ro'a. Okey. Telah lihat. So, ya. Mudhari'nya yara. Tengok ya, yara. Ada apa di hujung? Ada alif. Dalam bentuk ya tanpa titik. Tak berfungsi sebagai huruf mat. Okey. Maka dia membantu ra untuk dipanjangkan sebanyak sekadar 2 harakat. Baik. Dan dikenali juga sebagai harfu illah, huruf sakit. Okey, baik. Ra'a, mudhari'nya yara. Okey. Ra'a, telah lihat. Okey, yara, sedang lihat. Ini asal. Sebelum ada sebarang gangguan. Okey. Jadi kita kita letak yara kat mana tuan-tuan? Letak di sini. Huwa yara. Okey. Kalau hiya macam mana? Tara. Kalau anta, tara. Okey. Jadi kalau anti, taraina. Kalau ana, ara. Okey. Ulang balik. Huwa di sini ya, yara. Kalau hiya, tara. Anta, tara. Kebetulan hiya dengan anta sebutannya sama. Ejanya sama. Baik. Jadi kita ambil tara. Nah, taranya apa dia? Kamu lihat. Eja ni macam mana tara? Nah. Tam. Titik atas ya. Kamu lihat. Ini belum diganggu oleh sebarang adatul jazmi. Dia masuk. Apa dia? Lam. Okey. Yang ini mati kan? Sebelum masuk lam, sudah pun already dead. Bila masuk lam, lam ini akan mematikan huruf yang hidup. Kalau dah mati, kita akan kuburkan dia. Kalau dah mati, kita akan kuburkan dia. Maka jadilah begini. Okey. Jadi kalau huruf tu asalnya hidup, kita matikan. Keadaan asal dia telah pun mati, bila masuk lam kita kuburkan dia. Dengan mana kita buang. Buang apa? Buang huruf di hujung. Huruf hujung itu dikenali sebagai harfu illah. Baik. Jadi, contoh yang kedua ini saya buat kolom. Di bawah kolom adawatul jazmi lam. Lam yang diguna pakai ya. Al-fi'lul mudhari' al-majzum yurabbi. Dia baca pendek. Mana huruf ya-nya? Ya dibuang. Okey. Halatul i'rab. Okey. Hukum i'rab berserta dengan tanda. Apa dia? Majzum. Okey, yurabbi ni fi'lun mudhari' majzum. Okey. Majzum bi dengan tanda harfil illah. Dengan cara dibuang. Harfi maksudnya dibuang. Harfil illah, huruf illah, huruf sakit. Huruf ya yang di hujung. Dibuang sebab disebabkan oleh kemasukan lam. Okey, jadi ya itu dibuang. Jadi kalau hidup, matikan. Kalau mati, kita gugurkan, kita buang dia. Okey. Jadi lepas ni kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, berarti ini masuk lam saja. Ini lam ni namanya adatul jazmi. Dia akan mematikan huruf yang hidup. Baik. Salah yang ketiga. Okey. Saya katakan contoh yang ketiga ini menggunakan la an-nafiyah. Saya tujukan kepada la an-nafiyah ni maksud la melarang. Dengan makna jangan. Okey. La ini bukan la menafikan. Namanya la an-nahiyah, la larangan. Terjemahannya jangan.
La nafi terjemah apa? Tidak. Okey. Baik. Ayatnya berbunyi ya Hasan wa Ahmad. Okay, ya Hasan wa Ahmad. Jadi ada dua orang ni. Okey. Apa dia? La. Ha. Jangan. Tanama. Jangan kamu berdua tidur. Okey. Okey. Sambungannya fil fasli. Jadi ini adatul jazmi. Manakala tanama ini ialah fi'lun mudhari' majzum. Okey. Jadi fi'il mudhari'. Okey. Keadaannya atau hukumnya majzum. Okey, apa tandanya? Tandanya bi hadfi an-nun. Okey. Bi dengan hadfi dibuangnya an-nun. Okey, asal macam mana? Asalnya. Okey, fi'il mudhari' bagi tidur. Dah. Kalau kita buka dalam kamus bagi apa? Nama madhi. Okey, mudhari'nya apa? Yanamu. Dah, yanamu. Nama yanamu. Ini kamus bagi. Yang asal itu. Dia pun letaklah di jari kita. Yanamu kat mana? Kat sini. Dah, sini yanamu. Okey. Kalau dua orang, huma yanamani. Nampak perubahan. Ada alif nun di hujung menandakan dua orang. Mereka berdua sedang tidur. Kalau hum, nak kata apa? Yanamuna. Okey, ada tambah waw nun di hujung menandakan ramai. Mereka, lelaki, semuanya sedang tidur. Okey. Kat sini apa kata? Tanamu, dia sedang tidur, perempuan. Tanamani, mereka berdua, perempuan itu sedang tidur. Okey. Sini yanamna, mereka semua perempuan ya sedang tidur. Okey. Anta tanamu untuk lelaki seorang. Panggil sebutnya anta tanamu. Kamu sedang tidur. Antuma, kamu berdua. Di sini letaknya. Tanamani, kamu berdua sedang tidur. Jadi kalau antuma sebut tanamani. Ini sebutan asal dia. Tanamani. Okey, maknanya apa tanamani? Kamu berdua sedang tidur. Belum lagi berubah. Sebab kita belum masuk lagi sebarang adatun min adawatil jazmi. Okey. Sekarang saya masukkan la. La. Nama apa la ni? La an-nahiyah. Jangan. Baik, jadi masuk la an-nahiyah dengan makna jangan. Nun ini akan dibuang. Okey. Jadi kalau kita ditanya, macam mana kita nak i'rab? Okey, tanamani. Nak i'rab yang ni. Kita kata fi'lun, i'rabnya ialah fi'lun mudhari'. Okey, hukumnya majzum. Okey, mesti boleh majzum, bukan mansub. Okey, fi'lun mudhari' majzum. Okey, bi. Okey, hadfi. Dengan cara dibuangnya an-nun. Okey. Asalnya ada nun di hujung. Dibuang nun tanpa gantian. Lepas buang, habis. Jangan ganti lagi dengan huruf alif ke waw ke, cukup. Okey. Ya Hasan wa Ahmad la tanama fil fasli. Kamu berdua jangan tidur. Okey. Baik. Arba'ah yang keempat. Masih lagi menggunakan la an-nahiyah. Okey. Ayatnya berbunyi ya muslimun.
Ya muslimun, wahai orang-orang Islam. Okey, jadi mungkin ada nak khutbah ataupun pidato, syarahan, ceramah. Okey. Jadi yang berucap itu dia kata wahai kaum muslimin. Dia tuju crowd audience depan dia. Okey, dia tuju audience depan dia. Dia kata wahai sekalian umat Islam yang berada depan dia. Okey. Dia kata apa? La tansau, jangan kamu semua lupakan. Okey, ikhwanakum, saudara-saudara kamu fi Filastin, di Palestin. Okey, saya ulang balik. Ya muslimun, wahai orang-orang Islam, wahai kaum muslimin, la tansau, jangan kamu lupakan. Ikhwanakum, saudara-saudara kamu fi Filastin, di Palestin. Baik, jadi perkataan di sini apa dia? Tansau. Okey, fi'il apa itu? Fi'il mudhari'. Nampak pelik je? Ya. Ada perubahan disebabkan oleh kemasukan la. Bila kita buka dalam kamus, kita cari lupa. Nasiya. Nun, siya. Nasiya. Telah lupa. Nasiya juga maknanya telah melupakan. Boleh? Dengan makna telah lupa, terlupa dan melupakan. Dua makna ada. Jadi dalam Quran ada satu tu. Al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha. Tuhan kata al-yawma nansakum, pada hari ini kami lupakan kamu. Adakah Allah itu bersifat lupa? Tidak. Di situ dengan makna melupakan. Pada hari ini kata Allah, kami tak akan endahkan kamu. Nak merayu ke apa? Dah. Okey. Jadi di situ dengan makna apa? Melupakan. Nasiya mudhari' yansa, ya nun sin lepas tu alif dalam bentuk ya tanpa titik. Okey. Yansa, ini gandingan dalam kamus. Okey. Nasiya yansa, fi'il mudhari' ini belum berlaku sebarang perubahan. Okey. Baik. Jadi kalau kita sifirkan dia, sifir fokus kepada fi'il mudhari'. Kalau yang ni ada sedikit cabaran sebab di hujungnya ada apa ni? Ada alif dalam bentuk ya tanpa titik. Ia akan menimbulkan sedikit masalah. Tapi mudah saja. Okey, jangan berat Jangan rasa berat, mudah saja. Jadi nasiya yansa. Okey, kat mana yansa kita letak? Jadi kita huwa di sini. Yansa, dia sedang lupa. Okey. Yansa ataupun kita kata dia terlupa, bolehlah. Tak masalah. Yansa, kalau dua orang, huma yansayani. Okey, kalau huma kata apa? Sayani. Okey. Kita akan tambah alif nun untuk dua orang. Dia tambah alif urus sebelumnya. Bentuk apa? Ya. Kita kena modify begini dan mesti diberikan baris. Baris apa yang sesuai? Baris atas. Sebab selepasnya ada apa? Ada alif. Yansayani. Okey? Sebab ada orang dibuat yansani. Dia terlupa ni. Nak kembalikan balik titik pada ya. Maka dia seolah-olah abaikan. Itu salah. Okay? Yansayani. Ya ni mesti disebut.
Okey. Jadi kalau home, kata apa? Home. Yan sauna. Yan sauna. Okey. Tuan-tuan jangan baca yan suna ya. Yan sauna. Yan sauna. Baik. Kalau ya, ini apa? Huwa, huma, hum. Okey. Saya lompat ya. Ini huwa, huma, hum. Saya nak lompat kepada anta. Okey. Yang ini saya nak abaikan. Fokus pada anta. Anta kata apa? Anta tansa. Dah. Anta tansa. Kamu terlupa. Okey. Antuma tansayani. Okey. Tansayani. Kalau antum, dah, tukar titik tansauna. Tansauna. Begitu. Sangat mudah. Tansa, tansayani, tansauna. Anta, yani antuma, yani untuk antum. Okey, bila sebut tansauna ini yang asal. Belum diganggu oleh sebarang adatun min adawatil jazmi. Saya masukkan la. Nah, la apa ni? La an-nahiyah. Jangan. Maka la ini akan membuat sedikit perubahan. Dia akan menjazamkan. Okey. Nun ini akan dibuang. Okey. Dan tempat nun itu mesti diganti dengan alif. Okey. Kalau saya masukkan la untuk dua orang, kamu berdua jangan lupa. Nun ini akan dibuang. Tapi tak perlu ganti. La tansaya. Kamu berdua jangan lupa. La tansau. Kamu ramai ya. Jangan lupa. Begitu. Jadi nunnya dibuang dan diganti dengan alif. Kalau saya masuk la untuk anta seorang, tak awak. Jangan lupa. Kamu seorang ni jangan lupa. Okey. Jadi apa yang berlaku? Yang di hujung ni asal mati. Bila masuk la, yang mati akan dikuburkan. Mudah aja. Kalau huruf akhir hidup, dhammah, bila masuk la, dia akan mati. Okey, kalau huruf akhir di sini mati, bila masuk la, an-nahiyah, kita kuburkan dia. Itu buatlah macam ni. Nanti batu nisan ni kubur. Jadi, dia buang. Buang apa? Buang alif ni. Dan bentuk iya kan? Buang. Setakat ini sahaja. Okey. Yang ini apa ni? Wahid, isnani, thalatha. Ini sin ni. Ini sin. Jadi baca la tansa. La tansa akan dibaca pendek. Yang baca panjang salah. Dalam Quran ada wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Okey. Jadi kerja akhirat pun dunia jangan lupa. Begitu. Baik. Jadi dalam ayat ini, saya buat apa? Ya muslimun, wahai orang-orang Islam. Okey, depan kita ni. Okey. La tansau, kamu semua jangan lupa ikhwanakum, saudara kamu. Okey, fi Filastin. Ada orang baca fi Palestin. Ada yang baca Palestin dengan fa bagi atas. Okey. Ada yang baca Filistin, lam baca bawah. Ada yang baca Palestin, macam-macam baca. Jadi saya tengok sebab yalah ini bukan bahasa kita, Jadi kita kena tengok macam mana orang Arab sebut. Kebanyakan Arab sebut macam mana? Yang tepat. Jadi bila kita cek dalam buku, dalam kitab, melalui perbualan orang Arab yang bercakap dengan bahasa yang standard, ramai yang baca Filastin. Ramai yang baca Filastin. Sebutan Arab disebut Filastin. Kalau Inggeris, Palestine, itu cara Inggeris. Filastin.
Jadi ada juga saya dengar orang Arab baca apa? Filistin lah baca bawah. Mungkin lah sebab kabilah banyak. Jadi ramai baca apa? Filistin. Pastikan sin itu bukan sad. Jadi kita lembut saja. Filistin. Okey, baik. Yang kelima, apa dia? Kita menggunakan adatu al-jazmi di sini huruf lam. Okey. Lamnya berbaris di bawah. Okey. Lam ini kadang-kadang dalam tajuk ini dibaca dengan mati. Ini lepas ni kita katakan. Dalam kaedah di bawah ada sikit saya sebut dan dalam contoh ayat Quran pun saya datangkan. Lam ini baca bagi bawah dan kadang-kadang disebut dengan mati. Baik. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kitab Arab, perbincangan berkenaan dengan lam ini banyak dan banyak nama dia. Jadi kalau kita tengok dalam huruful jar ada juga lam. Dia kata huruful jar. Apa dia huruful jar? Ada 20. Okey, yang masyhurnya apa dia? Yang masyhurnya apa dia? Bi, dah. Maknanya dengan. Makna umum. Apa lagi? Mim, dari. Apa lagi? Ila, ke. Apa lagi? An, berkenaan, tentang, daripada. Okey, apa lagi? Fi, di dalam. Okey, apa lagi? Ala atas, ke atas. Lagi, kam, seperti. Ada satu lagi, li. Okey, li. Makna apa ni? Bagi, untuk, milik, ada. Kadang-kadang diterjemah kerana pun boleh ikut posisi dalam ayat. Jadi, kesemua huruf ini dah datang sebelum isim. Okey, sebelum isim. Kata nama, maka dinamakan dia huruful jar. Okey, setiap huruf ini mungkin dia ada beberapa makna. Okey, makna dengan mungkin dengan makna sebahagian. Okey, kita akan bincang akan datang. Ini namanya apa? Huruful jar. Lam bagi bawah. Jadi tuan-tuan, dia jumpa di sini, jangan kata ini lamul amri, bukan. Ini lam, duduk bawah kategori huruful jar. Okey. Lepas tu, kita belajar, saya padam ya. Kita belajar minggu lepas, 2 minggu lepas, kita panggil hurufun nasbi. Adapun adawatun nasbi. Adawatun nasbi bukan setakat 5 saja, dia banyak lagi, tapi kita ambil yang biasa. Adawatun nasbi. Apa kita belajar itu? Ada an, dia kata. Lagi ada lan, menafikan selama-lamanya dengan bersungguh-sungguh. Lagi kai, kai, agar, supaya ataupun mencapai apa yang kena. Lagi kita kata idzan, kalau begitu. Oleh yang demikian. Okey. Li. Ada juga li. Okey, duduk di bawah tajuk nasbil fi'il mudhari'. Dia tergolong dalam kategori adawatun nasbi. Tapi lepas li ini isim ke fi'il? Fi'il atau fi'il mudhari'. Li ini namanya apa? Lam at-ta'lil. Okey, kita datangkan sebab, menyatakan sebab. Buat ini sebab apa? Menyatakan kerana. Okey, namanya apa? Lam at-ta'lil. Okey, baik. Ni tuan-tuan kena hati-hati ya. Tadi apa? Huruful jar. Yang ni li juga. Masuk bawah kategori adawatun nasbi. Jadi malam ini li juga. Tapi dia duduk bawah adawatul jazmi. Kelompok adawatul jazmi.
Namanya apa? Lamul amri, lam perintah. Okey, lam apa? Lam perintah. Baik. Saya bacakan contohnya. Nah, liyunfiq dhu sila. Liyunfiq kullu muslimin malahu fi sabilillah. Okey. Liyunfiq, kau tu mati ya. Kullu muslimin malahu fi sabilillah. Ini maknanya apa? Hendaklah. Okay, mestilah. Okey. Setiap orang Islam menyumbang, membelanjakan malahu, hartanya, fi sabilillah, pada jalan Allah. Itulah. Bagi sumbangan derma ke, tak, pasti nak buat, kita hulur sikit, nak beli sini sebagainya. Ada orang susah, orang miskin. Okey. Jadi itu semuanya boleh tergolong dalam fi sabilillah. Baik. Jadi yang kita fokus di sini dah liyunfiq. Hendaklah. Okey. Liyunfiq, lam itulah dinamakan lamul amri. Baik. Yunfiq ini fi'il apa? Fi'il mudhari'. Okey. Hukumnya majzum. Kita balik dalam kamus. Okey. Kalau kita kata membelanjakan, menghulurkan sumbangan, nah, menginfakkan, kamus bagi anfaqa. Okey, anfaqa. Telah membelanjakan. Adapun kalau dalam soal nafkah, telah memberi nafkah. Okey, bukan nafkah, itu Melayu, nafkah. Anfaqa, mudhari'nya disebut yunfiqu. Okey, disebutnya yunfiqu. Baik. Ini gandingan asal dalam kamus. Anfaqa yunfiqu. Ini fi'il mudhari' marfu'. Sebab apa? Sebab tidak ada gangguan. Sama ada adawatun nasbi tidak kelihatan pun sebelumnya. Adawatul jazmi pun tak ada. Jadi kekallah dibaca tak dengan bacaan asal dia, di mana qaf dibaca dengan dhammah. Anfaqa yunfiqu. Okey. Anfaqa 4 huruf, yunfiqu. Ya ini baca bagi depan. Sebab apa? Madinya 4. Baik. Boleh ya? Jadi bila saya masukkan, bila masukkan lam di depan, pastikan sebelumnya tidak ada waw. Okey, tidak ada huruf fa. Okey. Tidak ada huruf kataan thumma, tidak ada. Mungkin kita letak di awal ayat, letak di awal ayat. Tak ada gangguan, tak ada apa, tak ada waw, tak ada fa pun tak ada. Okey. Thumma pun tak ada, tak ada. Kosong. Okey, kita letak di awal ayat dah mudah ya. Lam ini baca baris bawah. Jadi bila masuk lam, huruf akhirnya dimatikan. Begitu. Liyunfiq. Bila kita ditanya, tak, sila i'rabkan yunfiq. Kita akan sebut apa? Fi'lun mudhari'. Fi'il mudhari'. Nyatakan hukumnya majzum. Fi'lun mudhari' majzum. Okey, bisukun. Tak, dengan tanda mati. Gitu. Okey. Jadi tuan-tuan boleh tengok nota dia ya. Di hujung tu majzum bisukun. Okey. Berikutnya nombor 6. Litantabihu ila isyaratil murur. Litantabihu. Okey. Lam depan tu lamul amri. Hendaklah atau mestilah. Okey, litantabihu. Hendaklah kamu semua nak berhati-hati. Okey. Berwaspada. Okey.
ila isyaratil murur. Dengan apa? Isyarat lalu lintas. Okey. Jadi kataan litan tabihu itu, nah, kalau kita kembalikan, okey, kalau kita kembalikan yang asal dan kita rujuk dalam kamus. Nah, kamus bagi apa? Gandingan madhi mudhari yang asal. Okey, intabaha. Intabaha. Mudhari yantabihu. Telah berhati-hati, telah berwaspada, telah jaga-jaga. Okey. Intabaha yantabihu. Ha ini sebahagian daripada fi'il. Okey. Jangan kita kata ha ini ha kata ganti nama, tidak. Kebetulan. Dia menjadi sebahagian fi'il. Intabaha ni berapa huruf ni? Ada 5 huruf. Okey. Intabaha. Mudhari yantabihu. Okey, ini fi'il mudhari. Berguna yang disebut dalam kamus. Okay, baik. Yantabihu kita letak di mana, tuan-tuan? Letaknya di sini. Yantabihu letaknya di sini. Huwa yantabihu. Dia berwaspada. Dia berhati-hati. Nah, yantabihu. Okey. Kalau huma, mereka berdua yantabihani. Yantabihani. Nah, kalau hum, mereka ramai yantabihuna. Mereka semua berwaspada, berhati-hati, berjaga-jaga. Itulah. Saya ulang. Yantabihu, yantabihani, yantabihuna. Ini belum terganggu dengan sebarang ada watu nasbi, adapun sebarang ada watu al-jazmi. Okey, baik. Sebelah dia untuk apa ni? Untuk hiya, huma, hunna. Okey, kita abaikan. Sebab kita nak kamu semua. Kamu semua mesti anta, antuma, antum. Ya, kamu semua di mana? Antum. Baik. Kalau anta, kita akan sebut apa? Tantabihu. Okey? Anta disebut tantabihu. Antuma, kamu berdua, tantabihani. Antum, tantabihuna. Okey. Jadi kataan ni sebenarnya dah nampak macam macam apa? Banyak sangat dengan ta, dengan nun, ta lagi kan. Mungkin bagi kita yang baru, kataan ini sangat baru kepada kita. Okey, jadi tantabihu. InsyaAllah kalau kita selalu sebut, selalu ulang, insyaAllah dia akan jadi mudah. Tantabihu, kamu berwaspada. Seorang. Tantabihani, kamu berdua. Okey, antum tantabihuna. Jadi ini tidak berubah. Ha bagi depan. Nunnya kekal. Ni nunnya kekal. Tidak terganggu. Saya masukkanlah. Ada? Jangan. Dia akan berubah. Saya masukkan li. Hendaklah, mestilah. Li ini namanya apa? Lamul amri. Lam perintah. Dengan makna apa? Mestilah. Hendaklah. Jadi, ha yang hidup bagi depan bertukar menjadi mati. Litantabih. Kamu. Awak mestilah berwaspada. Awak mestilah berhati-hati dengan lampu-lampu isyarat ni. Okey. Masuk li kat depan. Awak berdua, kamu berdua. Jadi kita kena buang nun. Litantabiha. Okey. Masukkan li kat depan. Litantabihu, buang nun. Ganti apa? Ganti alif. Okey, sangat simple.
Jadi kalau tuan-tuan nak pening, insya-Allah boleh ulang lagi video ni. Tengok lagi insya-Allah. Tandalah fi'il mudhari' yang asal tadi sebelum berlaku perubahan, masukkan li ni nama apa? Lamul amri. Okey. Baik. Jadi kalau kita tengok ya dalam kolom yang last kali itu saya buat apa? Nah, halatul i'rab saya buat majzumun fi'il tantabihu. Nah, majzumun fi'lun mudhari' majzum. Fi'il mudhari' yang hukumnya majzum. Okey, dengan bihadfin nun, dengan dibuangnya nun. Okey, dibuangnya nun di hujung. Nah, lepas tu diganti dengan alif. Untuk antum ganti dengan alif. Okey. Last kali nombor 7. Okey. Nombor 7 kita akan sentuh dah. Okey. Adatul jazmi yang terakhir iaitu lamma yang keempat. Ayat yang ketujuh, hanal maw'idu. Hanal maw'idu. Hana ni makna apa? Telah tiba, telah sampai, telah datang. Hana. Hanal maw'idu. Al-maw'id maksudnya masa yang dijanjikan. Telah tiba, telah sampai, telah masuk. Okey. Mungkin masa yang dijanjikan. Maw'id. Walamma yasil Zaidun. Okey, walamma yasil dan wadu dan dah. Lamma tidak. Tidak belum. Lamma maksudnya belum. Okey, yasil Zaidun. Masa yang dijanjikan tu telah tiba dah, tapi Zaid belum sampai lagi. Okay, tapi Zaid belum sampai. Jadi lamma ni dah maknanya apa? Belum. Fi'il mudhari' yang datang selepas dia itu kalau hidup kita matikan dia. Okey, dalam kamus, okey, kalau kita tengok sampai. Apa dia? Wasala. Di antara makna wasala apa dia? Sampai. Makna lain suaikan. Makna lain telah menghubungkan. Makna lain menyambung bacaan. Banyak makna lain. Wasala yasil. Wasala mudhari'nya yasilu. Makna waw. Waw dibuangkan. Arab kata kalau sebut waw, yaw berat, maka mereka buang. Quran mengesahkan. Memang kena buang. Okey, yang penting di hujungnya lam ni hidup dengan baris depan. Wasala yasilu. Inilah bacaan asal. Nah, sebab tidak ada sebelumnya ada watun nasbi, an, lan, kai dan sebagainya. Okey, dan tidak ada sebelumnya ada watun jazmi. Yang tadilah lam, li yang baca tadi. Okey, lepas tu la an-nahiyah, lamma belum ada. Jadi kalau kita masukkan okey, bila kita masukkan lamma dengan makna belum, lam mim alif. Okey, lamma dengan makna apa? Belum. Jadi fi'il mudhari' ini akan berlaku perubahan. Dan huruf akhirnya kalau bagi depan dimatikan. Okey, kalau kita diminta i'rab, kita kata apa? Fi'lun mudhari'. Fi'il mudhari'. Hukumnya majzum. Okey, namanya apa? Majzum. Ya, kalau tuan tengok yang berubah daripada hidup, dhammah kepada mati, sebut majzum. Majzum. Bisukun. Gitu. Okey. Jadi kalau kita guna untuk dua orang nanti, bolehlah buang nun. Orang ramai buang nun. Saya ambil sini satu saja. Jadi majzum bisukun. Saya ambil satu sebab apa? Sebab nak muatkan satu page saja. Jadi kalau saya nak tambah untuk dua orang, untuk ramai, lebih pula.
Jadi contohnya lebih kurang dengan nombor 5, nombor 6 di atas. Okey. Jadi kalau kita buka dalam Quran, tuan-tuan, kata lamma ini memang kita akan jumpa. Tapi tak banyaklah. Lamma yaqdi ma amar. Lamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang Arab Badui mereka masuk Islam. Mereka kata waqalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada walamma yadkhul. Okey, baik. Jadi untuk makluman semua, kalaulah nampak ada lamma, lepas tu kha-nya mati, lepas tu dia jumpa dengan alif lam. Contoh ayat Quran tadi saya baca tadi. Jadi lam yang mati ini untuk bacaan sambung, Arab tukar. Memang asalnya mati, memang mati, mesti mati. Tapi untuk bacaan sambung, Arab tukar kepada baris bawah untuk tujuan wasal. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Itu dalam Quran. Jadi kalau tanya kita, mati ke baris bawah ke mati Ustaz? Dia memang mati. Tapi untuk tujuan sambung bacaan wasal dihidupkan dengan baris bawah. Baris bawah itulah paling ringan sekali. Okey, baik. Jadi saya rasa untuk malam ini dah pun berat dah ni. Jadi insya-Allah pada sesi akan datang kita akan masuk secara detail muka surat 32. Okey, ada sedikit penerangan dia al-Qaedah. Lepas tu kita akan masuk perbezaan antara adawatul al-af'al al-khamsah. fi'il 5 sebelum dan selepas masuknya adawatul jazmi. Okey. Lepas tu kita akan masuk nanti contoh daripada ayat Al-Quran dan saya ambil juga satu potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan lagi hujah kita. Dan berakhir dengan insya-Allah dengan latihan ringkas. Okey. Jadi untuk malam ni saya rasa cukup setakat ini dulu. Jadi kalau tuan-tuan ada soalan tu simpan dulu, kita akan bincang minggu depan insya-Allah. Okey. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wardudhu ilaina inda hayatina ilaihi. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Ya, sampai jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Alhamdulillah. Bye semua.